Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sebagai rakyat Malaysia semua dalam keadaan yang berduka cita, yang amat sangat, dalam keadaan yang cukup sedih, tertekan, dan ada yang dah mula sakit jiwa akibat daripada tekanan kenaikan kos sara hidup rakyat. Sebelum ini kita tertekan dengan pandemik COVID-19 yang menyebabkan ramai hilang mata pencarian. Baik yang terpaksa berhenti kerja, baik yang terpaksa menutup kedai, perniagaan. Dan 1001 masalah. Keadaan pandemik COVID-19 sudah mula reda sepanjang 2 tahun. Dan hari ini keadaannya sudah kembali pulih. Namun harus kita ingat dan ambil perhatian supaya rakyat Malaysia jangan mudah lupa sepanjang pandemik COVID-19 2 tahun. Di bawah Kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membelanjakan hampir 600 bilion dalam urusan mentadbir negara, terutamanya nak menangani COVID-19. Dan duit ini digunakan di waktu kerajaan mengisytiharkan darurat, di mana bila diisytiharkan darurat, wang rakyat yang digunakan tak payah dibentang di parlimen. Guna saja sebab darurat. Mana ada masa nak bincang-bincang, nak bentang-bentang kertas, nak bahas-bahas, nak lulus, tak payah. Itu namanya darurat bila keadaan perlu. Tapi keadaannya tidak ada banyak beza. Dan akhirnya darurat ditarik balik. Tapi bagaimana duit dibelanjakan kita tak tahu. Maknanya walaupun kita menghadapi pandemik COVID-19, kerajaan membelanja wang rakyat tidak sedikit. Yang sepatutnya rakyat tidak tertekan dengan begini rupa. Belanja untuk beli vaksin. Vaksin dos. Pfizer ke, Sinovac ke, dan termasuklah dos penggalak dan sebagainya. Sebelum ini diberitahu menggunakan wang KW, kumpulan wang amanah negara, sebanyak 5 bilion. So, siapa yang dapat kontrak membekal dan membeli vaksin bagi pihak kerajaan ini? Dan saya ingat timbul pula isu terpaksa setiap rakyat mengambil vaksin dan dos penggalak. Tapi pada masa yang sama kerajaan mengatakan ini semua tidak wajib rakyat mengambil vaksin, tidak wajib mengambil dos penggalak. Tetapi tanpa MySejahtera dan tanpa vaksin, maka pergerakan kita terhad. Tak boleh masuk kedai, tak boleh naik bas, tak boleh naik kereta api, tak boleh naik kapal terbang, tak boleh pergi kedai, tak boleh hadir perjumpaan. Jadi seolah-olah macam paksa lah tu. Walaupun dikata tidak paksa. Tapi apapun, inilah tekanan yang dihadapi oleh rakyat sampai sekarang. Dan hari ini, walaupun sudah bertukar pada endemik 19, tetapi keadaan ekonomi rakyat jauh daripada selesai. Malah makin teruk. Saya pergi juga ke pasar. Dan bila orang jumpa dengan saya dan mereka berkenal saya, termasuk yang menjual sayur, termasuk yang jual ikan, daging,
ataupun pembeli-pembeli yang mengunjung di pasar, baik di Selayang, baik di Keramat, saya balik di Kelantan pun, mereka mengatakan, Datuk, apa nak jadi ni? Serba-serbi naik. Naik pula. Tak masuk akal. Terutamanya bahan-bahan keperluan yang pasal diguna oleh rakyat setiap hari. Telur, ayam, daging, sayur-sayuran, bawang, lada dan sebagainya. Naik. Sana naik, sini naik, sana naik, sini naik. Dah berapa peratus, puluh peratus dah harga barang ni naik. Walaupun ini kerajaan sudah dulu menaikkan gaji minimal 1,200. Ni pada bulan Mei, ni 1 Mei naik lagi 1,500. Apakah kenaikan gaji minimal 1,500 ni menyelesaikan masalah majoriti rakyat ataupun membebankan lagi rakyat nanti yang tidak ada kena-mengena dengan kenaikan gaji kerana harga barang naik. Jadi bagaimana keadaan yang sudahannya? Memang ada dah usaha-usaha yang dibuat, kedai Malaysia, ada pasar Malaysia, jualan murah, anjuran agensi kerajaan, tetapi ianya berkala, ianya tidak menyeluruh. Cuba kita tengok di seluruh negara. Takkanlah ada pasar, 1-2 pasar jualan murah yang dibuka di KL, orang Johor nak datang beli di KL, orang Kelantan nak datang KL, orang Pahang nak pergi ke Kedah. Tak mungkin dan mustahil. Dan bila masalah kengkangan kenaikan harga barang-barang keperluan ini gagal ditangani, tunggulah masa rakyat akan bangkit. Dan bila rakyat bangkit, tidak akan ada lagi kawalan. Sebab kita tengok berlakunya revolusi, pemberontakan, kudeta oleh tentera dan sebagainya dalam setengah-setengah negara dulu berpunca daripada kenaikan harga barang-barang keperluan rakyat. Jadi, apa kesudahan ini? Kerajaan patut dengan segera menubuhkan jawatan kuasa Task Force Negara, dinamakan Task Force Negara, TFG, yang betul-betul berwibawa, kuat dan dengan satu mekanisme yang boleh mencari jalan bagaimana harga barang ini dapat diturunkan. Takkan tak ada idea. Kita ada berapa ramai profesor-profesor, cerdik pandai, ada ahli korporat, tokoh-tokoh korporat, tokoh-tokoh akademik, ada ahli perniagaan, pakar-pakar keuangan. Takkanlah tidak boleh mencari jalan bagaimana walaupun berlaku pandemik COVID-19 dan ataupun sebagainya, tak boleh nak dipulihkan kedudukan ekonomi negara. Memang negara kita terjejas kerana banyak sebab. Mula-mula masalah pandemik 19, tapi juga timbul masalah isu rasuah. Isu rasuah yang menyebabkan pelabur-pelabur sudah tidak yakin lagi dengan keterusan kerajaan Malaysia. Banyak pelabur-pelabur lagi daripada Malaysia. Ada yang pindah kelang ke Indonesia, ada yang pindah kelang kepada Vietnam, ada pelabur-pelabur Arab pergi melabur di Indonesia. Di Malaysia sekarang berapa banyak sangat pelabur-pelabur datang. Sebila pelabur tak datang, ekonomi kita turut terjejas. Peluang pekerjaan tak dapat diwujudkan kerana tak dapat pelabur. Tetapi jawatan-jawatannya banyak. Penasihat Perdana Menteri ada berapa orang? Bertaraf menteri. Termasuk penasihat bertaraf menteri ke China, ke Timur Tengah, ke India. Tak cukup dengan menteri ada, tak cukup dengan duta ada, pun tak boleh juga nak selesai masalah kenaikan harga barang ni. Jadi harga barang ini adalah masalah pokok, masalah hidup mati rakyat.
Coba kita bayangkan kalau makanan tidak ada di rumah. Ialah orang kaya-kaya macam orang politik, tokoh-tokoh korporat, pegawai-pegawai tinggi kerajaan, tak ada masalah. Udang lobster RM500 sekilo boleh beli. Mereka boleh order makanan online. Semua benda boleh makan. Chicken chop, steak, pasta. Mereka boleh order. Sekali order 60, 70, RM80. Dihantar oleh Grab, Lazada boleh hantar. Tiap-tiap hari. Kalau kena 4 hari, kalau RM50 dah RM200. Kalau sekali order RM100, kena 10 hari dah RM1000. Boleh dah mereka order. Rakyat nak order apa? RM20 sehari pun tak boleh. Sebab itu bila ada bantuan, beras 5 kilo, beras 10 kilo, gula 2 kati 2 kilo, minyak 1 tank kecil, berpusu-pusu. Dan ini merupakan yang ramai adalah bangsa saya, orang Melayu saya. Yang saya tengok pun kadang-kadang nak meniti air mata. Betul ada bantuan kerajaan Malaysia, dulu BRIM, BHS, macam-macam bantuan. RM1,500, RM2,000, RM200, RM300, kebajikan RM200.5, RM300.5. Ini bantuan apa? Bantuan untuk bukan saja kaih pagi makan pagi. Ini kaih 3 hari dulu baru hari ini baru makan. Inilah nasib rakyat Malaysia dalam sebuah negara yang dikatakan kaya raya. Saya nak berkongsi, tidak sepatutnya perkara ini berlaku di negara kita. Datang apa saja musibah, pandemik COVID-19 ke, apa saja, kita mampu berdiri tegak. Kenapa kita kaya? Maksud saya, negara kita negara yang kecil. Tapi Allah Ta'ala bagi bermacam-macam kemudahan nikmat. Minyak, gas. Pengeluar kelapa sawit terbesar di dunia. Ni pun kelapa sawit harga naik. Menggila-gila. Sampai RM6,000 lebih 1 tan. Kita pengeluar getah. Kita ada emas, kita ada bahan-bahan galian, biji timah. Tanah kita subur. Ekosistem kita cantik. Sebahagian besar negara kita dikelilingi dengan pantai. Dan kita negara tropika. Tidak ada bencana. Tidak ada salji, tidak ada gunung berapi. Rakyat baru 32 juta. Kenapa kita boleh jadi macam ni? Kenapa hutan negara 1.3 triliun? Negara Singapura tak ada apa pun. Tak ada hutan. Sebesar kita. Maju. Timur Tengah, negara Arab pun hanya ada minyak. Tak ada pokok. Tak ada musangking. Tak ada durian kampung. Di China, rakyat 1.4 bilion. Apa China ada? 1.4 bilion. Kita 32 juta. Huru-hara kita dibuatnya. Sepatutnya, kalau negara ini ditadbir dengan telus, tidak ada ketirisan, jujur, amanah, bersih. Marilah 10 COVID-19 ke, apa saja virus ke, kita tidak ada apa-apa masalah. Kita ada cukup wang dengan hasil daripada negara kita. Tak ada masalah. Kita boleh bagi pendidikan percuma kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Tak payah tubuhlah lembaga tabung pinjaman ini. Tak payahlah tubuh tabung beasiswa, lembaga beasiswa. Nak proses permohonan beasiswa, nak proses permohonan pinjaman. Why? Sebab semua rakyat automatik dapat pendidikan percuma. Macam pendaftaran pengundi 18 tahun dah, automatik percuma. Daripada sekolah rendah sampai kepada universiti. Kita tak ramai. Jumlah kita tak ramai. Sarawak dengan Sabah besar, hasil banyak. Pun pendidikan tak boleh nak bagi dengan percuma 1%.
Kita boleh bagi perubatan percuma. Hospital-hospital kerajaan bertaraf macam hospital swasta. Doktor-doktor pakar dapat bekerja dengan penuh keceriaan. Tak payah lari sana lari sini cari gaji besar-besar. Kita mampu membiayai betapa besar gaji para doktor pun kerana kita mempunyai wang yang cukup dan wang yang lebih kerana negara kita kaya. Dan satu lagi masalah pokok yang dihadapi oleh rakyat, iaitu tempat tinggal. Golongan B40 termasuk M40 sekalipun, kita boleh bagi rumah percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekarang ni bantuan baiki rumah RM3,000, bantuan baiki rumah RM5,000. Nak baiki apa? Nak buat tandas? Nak buat tandas? Ada yang dapat bantuan buat pos kereta. Tamunya orang-orang parti yang pegang jawatan di PKR Kaumi dapat dengan pimpinan atas dapat bantuan baiki rumah buat pos kereta. Yang rakyat duduk dalam Gebang Raya masih lagi ada di kampung. Di berata tempat ada. Jadi patutnya boleh bagi rumah percuma. Ni tunggu rumah PPRT pun nak macam Gebang Ayam juga. Berapa depa rumah? Cuba bagi rumah mampu milik yang sesuai. 2 bilik, 3 bilik. Dan boleh dibagi percuma pun. Tanah-tanah habis diperaik untuk perniagaan. Sehingga buat pula rumah mahal-mahal. Orang tempatan tak boleh beli, buka pula program rumah ku yang kedua untuk rakyat asing. Beli rumah di Malaysia ni. Tapi bagaimana dengan rakyat tempatan yang berputih mata menunggu rumah PPRT, rumah mampu milik? Itu pun nak kena bayar RM125,000, RM180,000 sebuah. Nak beli yang lebih-lebih tak boleh. Usahakan nak beli rumah, nak beli ikan kembang pun dah tak boleh sekarang ni. Punya sial. Nak beli telur pun tak boleh. Esok-esok makan nasi dengan garam. Garam pun mahal. Budu pun naik dah harga. Cincaluk. Bila budu naik harga, cincaluk naik harga bising. Ikan masin harga bising. Rakyat. Sebab itu rakyat makan. Tapi kalau chicken chop naik, orang tak bising. Sebab yang boleh makan chicken chop ni orang kaya. Cuba fikirlah sikit. Dan rakyat pun sudah tiba masanya. Kalau kita ada banyak saya dengar ceramah-ceramah daripada tokoh-tokoh agama. Kita lihat jika terjadi sesuatu pada rakyat, ianya menggambarkan pemimpin. Kerana rakyat yang kita lihat begitu jadinya, sebab itulah pemimpinnya. Kalau kita pilih pemimpin yang demikian, itulah jadi rakyatnya. Jadi rakyat sudah sampai masanya. Hentikanlah budaya pemujaan pemimpin dan parti. Dan mengundi kerana habuan RM50, RM100. Undilah pemimpin yang boleh mengangkat martabat dan menjaga amanah negara ini. Amanah rakyat ini. Kalau tidak, masalah kos kenaikan harga barang tak akan dapat kita tangani. Dianya segala-galanya berkaitan dengan kepimpinan. Bukan saja pemimpin mesti tegas, ada idea, kreatif, ada inovasi, tetapi mesti jujur, bersih, bersikap, berjiwa rakyat, benar-benar, bukan main-main, bukan buat-buat. Ini berjiwa rakyat apa rumah belah-belah juta. Ini berjiwa rakyat apa kereta sport. Jam beratus ribu, kasut berpuluh ribu. Ini berjiwa rakyat apa? Sepasang kasut mereka pakai, boleh beli lembu 5 ekor.
Sebiji kereta mereka beli, boleh buat rumah mampu milik percuma pada rakyat dekat berapa puluh biji boleh buat. Jadi jika harga barang tak dapat ditangani, ianya juga sebagai suatu gambaran natijah bahawa kerajaan gagal. Dalam keadaan seperti sekarang ni, tak usah klaim dah ekonomi bagus, ekonomi bergerak maju, ekonomi dah pulih, hakikatnya rakyat hidup dalam keadaan derita. Mana contohnya, sekarang ni dah ada air, tapi rakyat tak boleh mandi. Jadi itu hakikatnya. Jadi sebab itu isu kos kenaikan harga barang ini bukan isu main-main. Saya harap rakyat jauh sama kita bangkit, menuntut hak kita sebagai rakyat, supaya kenaikan harga barang-barang ini dapat ditangani dengan segera, dan jangan rakyat terus tertekan dengan kehidupan seperti sekarang. Anak-anak muda yang keluar universiti tunggu 4-5 tahun baru dapat kerja. Pengangguran makin meningkat. Program kerja pun tidak ada. Pelabur lari. Negara nama rusak. Sampai ke telur pun jadi masalah. Ish. Nauzubillah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jom kita berjuang bersama. Jangan kita putus asa. Rebah kita bangun. Rebah kita bangun. Rebah kita bangun. Kita berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir. Ini hak kita sebagai rakyat. Jangan kita diperbodoh, diperkotak-katikan oleh segelintir pemimpin atau 2, 3, 4 parti yang mengejar kuasa tak tentu arah untuk diri sendiri, bukan untuk rakyat dan negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.